Assalamualaikum, apa khabar untuk anda semua yang menyaksikan YouTube ni? Terima kasih. Pagi-pagi lagi Pakcik dah dapat request daripada Ain. Terima kasih Ain untuk donation Ain. Thank you. Semoga diberikan kesihatan dan juga dipermudahkan urusan. Untuk hari ini special Pakcik lakukan, tak mandi-mandi terus buat. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak dapatkan nak dapatkan mood untuk analisa tafsiran teks lahir ni, bukannya boleh terus-terus macam tu. Kadang-kadang Pakcik dapat tengah malam atau awal pagi. Bukannya benda ni tahayul tau. Yang ini rahsia ni Pakcik kira-kira secara manual dengan tangan menggunakan kertas, dan juga Pakcik refer dari buku yang Pakcik ada. Dan semestinya harus diingat, usah percaya apa yang Pakcik cakap ni, ini adalah suka-suka dan hiburan semata-mata. Yang mana yang baik dijadikan teladan, yang mana yang tak elok itu dijadikan sepadan. Apa-apa pun Pakcik hanya cuba menafsirkan daripada apa yang Pakcik faham dan Pakcik lihat. Pakcik renung dalam-dalam. Untuk Ain 30 bulan 10 tarikh sekian-sekian, memang tarikh Ain ni banyak kosong-kosong tau. Bila sebut pasal kosong-kosong ni, memang orang yang ini adalah seorang yang orang kata dia mudah menjadi seorang yang pemaaf. Ya, hari ni orang buat taik dengan dia boleh lagi marah, tetapi esok lusa dia dah boleh memaafkan. Sebab anak kosong-kosong ni adalah anak permulaan. Anak permulaan selalunya kalau Pakcik tengok yang Pakcik kira ni, dia jatuh pada nombor 1. Bermaksud ada nilai 1 yang banyak dekat dalam Ain punya kehidupan. Mungkin Ain adalah anak sulung. Mungkin juga Ain adalah seorang yang suka kepada nombor 1, kepantasan. Kalau Ain buat sesuatu itu, Ain mahukan ia pantas. Sebab itu bila Pakcik dapat Ain punya ni, Pakcik tak ada lengah-lengah, terus kepantasan seperti cahaya. Ini Ain punya sifat adalah suka pada kecekapan, cepat. Kalau lambat sikit, Ain mula macam, apa ni lambat ni? Ain suka macam tu. Ain suka kepada kepantasan. Kalau katalah beli barang dekat mana-mana, Shopee ke Lazada ke, Ain suka benda tu cepat. Lambat sikit melenting. Bukan melenting sebab apa? Sebab Ain tak nak buang masa. Ini jenis seorang yang sangat bagus, iaitu nombor Ain adalah nombor 41. 41, nampak tak? 1 tu terlalu banyak dekat dalam nombor Ain ni. 41, 31, 19, itu nombor Ain. Dan Ain merupakan, kalau tengok nombor 1 ni, 41, gabungan 41 membentuk kepada insan yang low profile. Golongan 40 ke 49 adalah golongan low profile, yang mana 41 sangatlah low profilenya, sampai Ain tak nak orang kenal. WhatsApp tak ada gambar. Mungkin Ain tak nak ada social media yang ada gambar Ain. Mungkin Ain nak rahsiakan, dan gambar Ain atau diri Ain ni adalah untuk orang yang kenal Ain dan Ain sayang sahaja. Sebab Ain mungkin ada peristiwa yang sebelum ini yang tidak berapa enak, ya. Ain mungkin nak menjaga privasi Ain itu. Walau bagaimanapun, walaupun low profile, Ain ni seorang yang tahu tak, yang energetic, up to date kepada setiap trend, setiap isu. Kalau isu cerita tentang Elizabeth Tan ke, cerita tentang Nelofa ke rentas negeri ke, cepat je Ain tahu. Sebab Ain seorang yang peka. Orang 40 hingga 49 ini adalah orang yang peka kepada persekitaran, merujuk kepada sayangnya nilai-nilai alam, ya. Inilah dinamakan elemen perintis. Perintis ini adalah elemen yang bergabung dengan alam. Mungkin suka kepada hutan, mungkin suka kepada kedamaian pantai, lautan. Ain suka kepada ketenangan. Ain jenis yang macam tu, suka kepada hujan, suka kepada alam, ada connection dengan alam. Sebab Ain, sorry to say tau Ain tak ramai kawan. Sebab Ain memilih kawan sebenarnya. Bukan kawan-kawan tepi-tepi longkang tu Ain ambil. No.
Ain adalah seorang yang menapis kawan Ain. Bila menapis kawan ini, Ain tahulah kawan-kawan lain ada kawan-kawan lain, tetapi kawan yang rapat, best friend, tidak ramai. Ya. Kalau Pak Cik lihat ni, dia adalah elemen yang kuat dalam Ain punya ni adalah elemen bumi, elemen tanah, yang mana kuat, base tu kuat, prinsip hidup tu kuat. Ya. Orang kata kalau bila prinsip hidup kuat tu, dalam mimpi pun boleh bergaduh. Ya, kalau tidur tu memang kena orang cakap apa, dia bukan jenis yang macam perempuan sopan macam ni. Bukan. Ain kan dekat dalam mimpi pun bergaduh-gaduh. Mungkinlah yang itu yang Pak Cik dapat rasakan. Ain ni bercorak macam tu tau. Sebab orang yang pantas adalah orang yang lasak. Lasak tu bukan maksud dia tomboy ke apa, tak. Ain masih lagi, kewanitaan tu masih ada. Jelas kewanitaan tu sangat jelas. Tetapi macam bab tidur, bab makan memang rakus. Mungkin tidur tu macam lasak macam harimau. Wow, macam tu. Tanpa sedar lah kan. Kadang makan pun macam tu juga. Ain bukan jenis yang membuang masa. Pakcik dapat melihat Ain ni seorang yang macam mana. Ain juga bila dah dikaitkan dengan nombor 41, 14, 31, banyak satu tu, Ain adalah seorang yang meneroka. Sorry to say tau Ain ni semua benda Ain nak tahu. Bab resepi dah nak tahu, buat craft tangan nak tahu, anything orang punya, sampai Ain ni adalah multi role. Semua nak tahu tapi buatnya tak pandai pun. Kemungkinan tahulah bab-bab yang simple dan sebagainya kan. Tapi orang kata Ain suka kepada keunikan. Macam pakcik ini tasir lahir dia, Ain kalau dapat tahu, tangkap, cepat betul dia mesej kan. Ain tak suka orang tu lambat WhatsApp, balas WhatsApp. Sebab Ain ni mementingkan masa, orang yang mementingkan masa. Dan minta maaf tak Ain, orang-orang macam Ain ni adalah orang yang sangat ada prinsip dan keras kepala. Keras kepala tu means kalau Ain rasa itu betul, itulah betul. Ain jarang merefer kepada orang lain. Sebab Ain ni anak yang antara anak awal, mungkin anak nombor 1 atau nombor 2 dalam keluarga. Jadi Ain ni adalah ibarat abang juga. Walaupun perempuan, tapi ibarat abang juga di dalam keluarga yang mengatur kepada keluarga Ain. Ain adalah penjaga keluarga. Kemungkinan Ain dengan keluarga sangat akrab, sangat sayang dengan parents, sangat bertanggungjawab. Itu yang pakcik dapat lihat dekat sini. Dan meneroka ilmu-ilmu baru, itu adalah ke hobi Ain. Sedar tak sedar Ain banyak gila meneroka tentang ilmu-ilmu macam-macam, ilmu dalaman, ilmu luaran, ilmu apa saja, ilmu masak lah, jogging lah, sukan lah, movie lah, apa sahaja boleh Ain suka untuk mengetahui. Dan benda-benda unik yang menyebabkan Ain ni suka pada benda-benda mistik. Tapi Ain, pakcik nasihatkan, jangan terlalu percaya kepada benda-benda yang mistik. Nasib ke semua tu, nasib itu bukan kita yang tentukan. Itu memang Allah yang tentukan. Kita ni kadang-kadang jangan terlalu fikirkan nasib tak baik. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah, syukur, nasib baik. Nasib memang semua orang nasib baik. Nasib tak baik tu itu kadang-kadang kita tak tahu. Itu adalah dugaan kehidupan. Kadang Allah nak uji kita tu macam-macam cara, dengan kesenangan atau kesusahan. Kita kena tahu benda tu. Dan Ain, pakcik bagi tahu kat Ain mempunyai kepimpinan yang sangat kuat. Sebab Ain merupakan elemen nombor 5. 41-5 ni. Elemen kekuatan. Nampak Ain punya personality tidak nampak seorang macam perempuan yang tegas tau. Tidak nampak.
Ain seorang yang memendam rasa tau. Kalau orang, contohnya orang tersondol kereta ke, Ain cakap dekat dalam kereta je. Ain tak berani nak keluar kereta maki, itu bukan prinsip Ain. Ain ada kepimpinan kuat. That mean Ain sesuai untuk berniaga. Berniaga tu maksudnya disiplin diri tu kuat. Kalau berniaga tu memang boleh untung banyak. Sebab apa tak Ain? Sebab Ain yang mengawal diri Ain itu, dan karisma sebagai seorang business woman tu memang terselah. Kalau kerja mas gaji ni memang confirm jawatan tinggi. Sebab kemungkinan ada personality, aura karisma tu ada. Yang pakcik dapat tengok lah ya, workaholic ni dekat dalam tafsiran pakcik ni. Workaholic ataupun sangat rajin dan terlalu sangat fokus kepada masa depan. Terlalu fokus, risau, aku ni punya bisnes macam mana, aku ni tak kahwin lagi ke, aku ni macam mana, macam terlalu fokus. Kadang-kadang itu yang menyebabkan Ain duduk rumah termenung ku sendiri, memendam rindu tidak. Terlalu cakap apa, termenung seorang. Itu yang kadang-kadang mudah menangis tu. Walaupun tegas tapi menangis juga tu kadang-kadang, mengenangkan nasib. Tambah lagi mulut-mulut puaka makcik-makcik, saudara ke, kawan-kawan, jiran ke, bila dah nak Ain ni nak kahwin, rasa nak melempang je kan. Tapi Ain bukan betul pun cakap je nak melempang kan. Orang bodoh tu jangan dilayan ya. Ain ni sebenarnya dia punya Ain tu based on logika, bukan based on sixth sense. Logik tak logik. Kalau harga tu RM12, logik tak pergi post dekat barang tu macam pakcik kan? Logik tak ke London? Tak logik. It's not realistic. Macam harap-harap adalah orang tolong. Bukan yang tu. Memang Ain tidak suka berangan-angan, tetapi kadang-kadang Ain termenung mengenangkan nasib. Adakah percaturan Ain ni, risiko yang Ain ambil ni adalah risiko yang sangat-sangat berbaloi. Sebab Ain jenis yang fast action dan selalu juga ditipu dan diperdaya. Kadang-kadang, tapi Ain macam lantaklah aku buat je, I just do it. Pakcik dengan Ain ni kan sama tau, dia punya konsep dia tu. Cuma Ain lebih sedikit dengan pakcik sebab Ain ni cerewet. Sangat cerewet. Kalau buat barang tu, contohlah buat tengkolok ni kan, dia punya nak cantik tu kan, nak perfect macam tu hasil tangan dia nak halus, nak sempurna, tak nak defect langsung. Sebab hal-hal kecil pun Ain kadang-kadang berletih, membebel seorang-seorang. Kadang-kadang itulah tak relax tau. Ain tak relax. So apa-apa pun pakcik doakan Ain supaya lebih relax. Dan Ain kan kalau ikut ni cerita pasal Ain lagi lah ya. Ain ni kadang-kadang emosi tidak konsisten. Dekat dalam ni emosi tidak konsisten. Sekejap happy, terlalu happy, kadang-kadang rasa macam tak happy. Tapi Ain ni pandainya menyelindungkan happy tu. Sebab orang bisnes mungkin lah, pakcik tak pasti orang bisnes kan makan gaji, tapi pakcik harap Ain business woman lah. Sebab Ain ni sesuai business woman je. Kalau kerja asyik bergaduh dengan bos. Konsisten dalam buat kerja ni. Pagi-pagi dah bangun, fokus, ada tulis benda, cermat benda tu. Sekecil-kecil pun kos 20 sen pun nak tulis macam tu kan. Terlalu sangat teliti. Sebab itu 2 hari bulan 4 ni kadang-kadang dia pun orang kata 2 hari bulan 4 ni pasangan lah kan. Pasangan ini tak ada benda yang sama pun dengan Ain. Sorry tau Ain, pakcik cakap Ain 41, dia 67. Dia up sikit dari Ain. Kalau ikutkan dari segi nombor ni, dia up sikit. Everything dia lebih. Dia memang nak lebih. Daripada lebih dari segi kebijakan dia lebih. Kemahiran yang dia ada lebih. PR dia pun lebih. Semua lebih. Dan yang tak elok pun lebih kat dia juga. So kedua-duanya lebih. Maksudnya yang tak baik dengan baik sama-sama lebih. Dia
kalau ikutkan dia ni nombor 67 ni, dia memang kuat merancang. Ain dengan dia selari sebab apa tau? Perancangan yang sama. Ain suka dia sebab dia seorang lelaki yang nampak ada masa depan, yang boleh merancang kehidupan dia. Dia tidak jenis yang sambalewa, dia bukan take for granted, dia bukan jenis tak bertanggungjawab, bukan pengotor. Dia jenis yang sangat-sangat orang kata tekun, dan dia fokus. Dia punya ni sama dengan Ain bab-bab berniaga ni. Kalau berniaga bersama-sama ni memang jutawan Ain, pakcik cakap. Sebab dia meremang pakcik bila sebut pasal jutawan. Okay. Sebab apa tahu Ain punya nombor ni nombor jutawan Ain. 0-0 jarang dapat 0-0 tak jadi tahu. 30-10 belakang dia 0-0 lagi. Lepas tu yang lain-lain tu 1. Jutawan nombor 1. Amboi dia punya tu. Bukan pakcik nak upkan Ain, bukan. Tapi pakcik cerita ni berdasarkan apa yang pakcik faham dan pakcik jumpa ramai orang kan. Dia pun logik juga pasangan ni. Dan pakcik yakin, pakcik bagi tahu dia seorang yang setia. Jangan cakap dia ada perempuan lain. Perempuan memang bersepah nak dia, tapi dia kalau dah suka, dah ada isteri, lepas ini dia memang ikatan cinta kekal abadi ke jannah. Orang macam ni memang jarang dapat Ain. Jarang dapat orang macam ni. Pakcik tak pasti sama ada dia handsome atau tak handsome, tapi kalau ikut kat sini dia jenis elemen kayu. Kayu ni dia tidak pandai sangat nak bergaya. Dia just macam kayu je. Tidaklah macam orang lain, lelaki pakai foundation lah apa tak. No, dia bukannya metrosexual macam tu. Dia sebagai lelaki sejati yang mementingkan kepada kebersihan. Kebersihan maksudnya dia punya inspirasi macam Bill Gates, macam tu inspirasi dia. Dia cuma tak fleksibel sahaja. Kalau dia bekerja, jangan kacau masa bekerja. Itu dia. Dia punya ni, dia tak fleksibel. Kalau dia lebih fleksibel, dia tahu kerja-kerja. Sometimes bila ada orang call kecemasan atau Ain call, perlulah jawab sebab dapat bezakan juga kadang-kadang benda kecemasan, sayang. Dia kata memang sayang tapi beri masa. Dan pakcik dah lihat kat sini, elemen kayu ni bukan elemen yang first move. Elemen yang menunggu. Menunggu maksudnya dia nak perempuan macam Ain yang first move. Apa kata Ain hari ni? Ain cakap je Ain sayang kat dia. Gentlewoman Ain. Ain cakap je. Tengok apa reaction dia. Sebab lelaki macam ini, dia walaupun dia macam tu, dia macam romantis dan sebagainya, setia, mudah setia, bertanggungjawab dan semuanya adil, tapi dia bukannya gentle sangat bab-bab macam nak approach. Pakcik rasa macam itulah kan. Dia bukan pakcik tengok buku pakcik. Dia bukannya terlalu sangat gentle macam tu. Dia macam menggeletar lutut dia. Benda yang sama juga. Banyak persamaan juga dengan Ain sebenarnya. Nombor tak sama. Nombor lain, mungkin minat dia lain, hobi dia lain. Dan kedua-duanya adalah low profile. Dua-dua low profile. Dia pun low profile. Tak ramai juga orang macam ni, dua-dua low profile. Selalu suami low profile, isteri dia outstanding. Tapi yang ni tidak. Yang ini dia ada jiwa seni dia. Jiwa seni, jiwa halus, mudah bersimpati. Kalau orang jalan-jalan minta sedekah, dia boleh hulur RM10 macam tu je. Pemurah dia. Kalau Ain kan, pemurah RM5, dia RM10 je. Pakcik tak pastilah antara dua korang. Tapi pakcik nampak dia mudah bersimpati. Bukan pemurah. Pemurah Ain. Tapi dia simpati macam, alah kesiannya. Tapi tak juga keluar duit, tak tahulah macam tu kan. Tapi pakcik nampak dia adalah seorang sedikit peramah daripada Ain. Dan dia suka mengembara dan mencari kebahagiaan hidup. Dia sekarang sedang mencari kebahagiaan hidup. Dan beza pun tak banyak umur dengan Ain. Dia pun nak juga kehidupan dia. Dan orang kata kalau dia pernah gagal dan dia ada imunisasi untuk bangkit.
Dia pernah gagal, dia bangkit. Dan dia sebenarnya memendam perasaan yang sama kepada Ain. Dia pendam perasaan. Pakcik nampak ataupun kepada orang lain, dia selalu pendam je. Sebab dia tak berani nak ni. Dia bukan jenis yang macam tu. Tapi Ain ambil risiko. Jadi Ain seorang yang ambil risiko. Why not Ain yang start move? Jangan risau. Sekarang dunia sekarang bukan macam dulu. Perempuan yang nak kena duduk kat dapur. Ya, kena lama. Tak ada. Ain yang kena start move. Supaya Ain dapat dia. Jangan nanti Ain terlepas dia, susah nanti. Itu antara yang pakcik boleh sharekan dengan Ain dan juga pasangan Ain. Semoga pakcik boleh nampak lagi beberapa perkara untuk Ain ceritakan ya. Yang tak berapa nak enak ya, pakcik cerita tentang tak berapa enak tentang pasangan 24 ni. Nombor dia adalah 67. Nombor 24 tapi nombor 27 ya. Dia sebenarnya tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Takut pula ya. Ini bahaya juga ni kalau Ain tak pernah puas ni. Takut juga pakcik kan. Nanti bimbang nanti kalau Ain kahwin dengan dia banyak pula anak setiap tahun. Sebenarnya dia, fikiran dia memang dia suka perkara yang baru, tetapi fikiran dia tak sama macam Ain tau. Ain 5 langkah ke hadapan, dia 1 langkah je. Fikirannya sikit sempit. Kadang-kadang dia tak nak macam benda-benda yang berkaitan dengan internet ni. Dia tak percaya, dia tak nak explore sangat ya. Dia benda-benda yang yalah tak macam Ain, semua nak tahu. Dia tidak berpandangan luas lah ya. So sorry to say kan. Ain kena ajar dia banyak ya. Kalau dia nanti berjodoh dengan Ain, kalau dia macam ni, Ain juga yang akan bergaduh nanti. Sebab Ain tidak membimbing dia. Sekarang ni Ain yang kena bimbing dia sebenarnya. Sebab dia fikiran dia sempit. Masih lagi dalam kepompong yang sama. Suka macam orang kepompong yang sama ni, sorry to say orang yang dengar kerja balik kerja, kerja balik kerja, kerja balik kerja. Tak ada pun benda yang nak buat benda yang extra, nak cari extra income ke apa ke, tak ada. Macam itulah lebih kurang lah. Sorry lah kalau tersilap tau. Tapi pakcik dapat rasakan dia ni adalah elemen kayu, yang mana memang kayu sangat orangnya. Dia memang boleh merancang, tetapi dia punya kekayuan tu macam kadang-kadang terlalu ambil lewa. Bukannya tiang, bukan elemen tiang, elemen kayu. Mudah patah. Kalau digasak sikit orang, patah. So dia sambil lewa. Dia kadang-kadang tak macam Ain, terperinci. Kalau barang yang nak buat, contohlah kalau berniaga buat tergolok ni, asal siap je sudah. Sudah. Kadang-kadang kalau masak tu asal boleh makan, okey lah macam tu ya. Cuma dia jenis penyabar je. Dia yang penyabar. Lelaki penyabar ni bagus buat suami tau. Sebab dia bukannya jenis yang melenting ataupun cepat membuat keputusan. Dan dia setia, yang pakcik cakap tadi, setia. So apa-apa pun Ain kena tangkap. Wah, kena tangkap, macam tangkap apa pula. Ain kena cakap apa, berhati-hati bila dah kahwin nanti. Ain kena suruh dia, ajar sikit dia macam mana untuk nampak, oh bang, kalau kita nanti 10 tahun nanti macam mana. Dia tak nampak. Dia punya tu nampak one ahead saja. Tapi Ain 5 langkah ke hadapan. So itu yang pakcik nampak kat sini. Bila dah berumah tangga, ada sikit kadang-kadang kacau bilau tau. Tapi Ain kena, Ain yang kena, jangan melenting tau. Sebab yang ni pakcik terkejut juga bila tengok pasal dia kata tulis bahagian perkahwinan kat situ. Berhati-hati dalam perhubungan, dalam perkahwinan. Kemungkinan bila dah berkahwin nanti, disebabkan dia tak pernah puas dengan apa yang dia ada, dia cuba untuk mendapatkan payung emas. Pakcik tak pasti. Tapi Ain
cuba untuk berikan terbaik lah ya Ain. Bukan pakcik nak menakut-nakutkan Ain, jangan, tidak. Tapi elemen kayu ni selalu dia berkaitan dengan hijau, kehijauan, suka warna hijau dan sebagainya. Suka juga orang kata warna-warna alam. Dan takut pula pakcik rasanya. Tapi apa-apa pun pakcik cakap dia adalah lelaki yang setia. Setia itu setia juga. Tapi bila dia tidak pernah cukup dengan apa yang dia ada, dia mula mencari benda lain. Kadang-kadang jiwa dia cepat sunyi, jiwa dia cepat hilang arah, ya. Kadang-kadang dia tak pandang jauh. Sometimes dia buat sesuatu tu tak berfikir panjang. Merancang tapi gelojoh tu bukan kaling-kaling. Tak macam Ain tau. Ain ni center of attraction. Ain ada PR yang bagus juga. PR mungkin kalau berniaga, PR dengan customer, PR dengan prospek, ya. Sebab tu orang bisnes macam Ain ni kuat semangat dan pandai ambil risiko. Ain dam kepada sesuatu benda, contoh beli stok ke buat bisnes tu, Ain nekat. Seorang yang nekat. Itu dia. Dan ikut, orang kata, ikut peredaran zaman. Dan yang pakcik suka pada Ain ni adalah Ain seorang yang mencari rezeki di pagi hari, bukannya membuta sampai pukul 12 tengah hari, bukan. Garang tu garang, tapi tak berani marah dan suka kepada perkongsian. Kongsi je kat orang. Kalau pandai masak rendang, nak masak rendang lembut macam ni, nak masak ni macam ni. Itu perkongsian, suka sharing. Share lah apa benda ni nak share kat orang, macam tu share. Tapi kan Ain kena start ada seorang kawan yang rapat mungkin. Dan pakcik yakin juga Ain nanti bila mungkin dah berkeluarga, jangan jauh-jauh sangat dengan family. Sebab Ain adalah anak sulung dan menjaga family. Bila Ain dah kahwin nanti, Ain ada di bawah tanggungjawab suami. Dan kat situ mungkin akan ada rasa konflik sebab Ain anak antara anak yang awal dan anak harapan family. Itu pakcik nampak, ya. Kemungkinan warna yang sesuai untuk Ain ni adalah warna kuning coklat, ya, baru naik seri itu. So pakcik yakin kan Ain dengan dia boleh bersatu dengan cara Ain yang mulakan dulu. Kalau Ain tak mulakan dulu, sampai kesudah dia tak akan approach Ain. Biarlah 10 tahun pun berkawan, dia punya ketakutan tu tak macam Ain. Seorang yang window shopping, suka kebebasan, ya. Dan Ain kena bagi tahu kat dia falsafah dan prinsip Ain. Bila Ain kahwin, yang ini bang, ini saya punya, saya ni seorang ni. Kalau kita berbincang dulu supaya dia tahu Ain tu siapa sebagai seorang isteri. Jangan lepas isteri baru tahu, oh Ain, aku punya isteri ni sebenarnya tidur lasak. Bagi tahu benda yang negatif ni, bila dia terima kita sebagai kekurangan kita, itulah kebaikan. Jangan dia terima benda yang baik je. Jangan dia tengok Ain kan makan gelojoh, makan tak kunyah banyak, telan. Dia macam, bini aku macam ni. Dulu aku tengok dia macam okey je. Biar dia tahu kelemahan kita, supaya lepas kahwin nanti kita tak tahu yang dia sebenarnya kentut busuk. Macam tu. Itu perumpamaan lah. Kentut mana ada wangi. Okay. So Ain, pakcik yakin Ain juga seorang penyimpan rahsia yang bagus, ya. Tahniah diucapkan Ain. Macam apa pun Ain tak akan pecahkan rahsia itu kepada siapa-siapa. Hanya diri Ain saja yang tahu rahsia itu. Dan apa-apa pun pakcik doakan Ain dimurahkan rezeki, ya, dan dipanjangkan usia dan dicepatkan jodoh. Kerana pakcik pun yakin Ain adalah seorang wanita yang kalau siapa memiliki cinta Ain akan mendambakan segala-galanya untuk dia. Ada jiwa. Sebab apa pun, thank you so much Ain untuk donation diberikan. Pakcik berharap
kalau nanti nak makan nasi minyak, ajak-ajak lah pakcik ya, ke Perak ya. Bolehlah makan ke sana. Teringin juga nak jumpa Ain ni macam mana orangnya. Dalam kacamata pakcik, bila pakcik tutup mata ni, tergambar Ain tengah senyum bila cakap sekarang, bila mendengar pakcik cakap sekarang. So, thank you Ain. Ain adalah seorang, kalau boleh masuk politician pun boleh juga. Tidak pandai bercakap sangat, tetapi bijak di dalam mengatur strategi. Hebatlah Ain. Ain nanti kalau apa-apa pun, kalau ada produk, kalau Ain ni seorang usaha wanita, jual kat pakcik. Kan pakcik teringin nak tahu apa produknya Ain jual. Sebab Ain pun seorang yang berhasil kan, low profile, berhasil, tapi banyak duit. Tapi ingat, duit dalam bank tu, itu rahsia Ain tau. Jangan bagi tahu suami. Nanti suami tahu Ain banyak duit, dia tak nak bagi Ain duit. Sebab suami kena bagi nafkah kat isteri. Mana boleh isteri dah kaya dia tak nak bagi. Itu tanggungjawab suami. Kalau dia tak nak bagi dekat Ain, nanti dia bagi kat perempuan lain. Engkau macam mana? So apa-apa Pak Ain, thank you so much sekali lagi. Untuk anda semua, kita doakan Ain supaya ke jenjang pelamin dan til ke jannah. Salam dari Pakcik Nujum, Pakcik Gaming dan Pakcik Tapawin. Ingat, usah percaya ini adalah hiburan semata-mata. Pakcik analisa ikut pengalaman Pakcik. Mentafsir rahsia taylayah anda mengikut apa yang Pakcik belajar dan pengalaman Pakcik dalam mempelajari tentang ilmu taylayah. Jumpa lagi. Bye-bye.